petak pertama yang akan turut melengkapkan untuk petak yang ke-14 kesemuanya. Go Empeng akan berada di kedudukan ke-14, kereta nombor 99. Ini gambaran trek. Sekali lagi kami kongsikan kepada anda, mereka bakal melalui trek yang sama, 1724 km untuk satu pusingan yang mempunyai 9 selekor. Ini adalah pendahulu setakat ini. Grid yang pertama, Brandon Paul Anthony. Petak yang kedua, kereta 86, Brandon Lim. Petak ke-13, petak ketiga sebentar nanti, kereta nombor 13, Tam Wei Han. Ini sebenarnya Brandon Lim. Brandon Lim antara pencabar. Jadi akan nampak lebih persaingan sebenarnya untuk pelumba yang kedua, kerana ini merupakan peluang terakhir buat kesemua pelumba. Tam Wei Han tadi di petak ketiga, kereta 13. Ini kereta 28, Kenneth Ko dari Panglima City Racing Team. Kenneth Ko menamatkan perlumbaan di kedudukan yang keempat, di belakang Tam Wei Han sebentar tadi. Ini pula kereta nombor 8, Clement Yo. Clement Yo turut ada di belakang di petak yang kelima. Jadi masing-masing petugas untuk memastikan kereta pelumba berada dalam keadaan bersedia. Kereta nombor 10, Datuk Ken Fu, ada di kedudukan petak yang ke-6. Datuk Ken Fu antara catatan terbaik ialah 1 minit 20.734 ketika pusingan yang ke-12. Jadi kita akan melihat bagaimana untuk permulaan perlumbaan yang kedua nanti. Kereta 17, Teo Kai Lin mengisi kedudukan petak yang ke-7. Teo Kai Lin, Ori Racing Team, yang diwakili oleh Teo Kai Lin. Sementara itu Wong Chin Ing turun. Kali ini berada pada kedudukan yang ke-8, kereta nombor 5 ini. Jadi Wong Chin Ing agak sukar sedikit untuk perlumbaan kedua kerana berada di pertengahan. Namun sebarang kemungkinan boleh berlaku. Kita mengharapkan akan ada perlumbaan bersih tanpa sebarang kemalangan. Itu yang kita harapkan. Sambil itu kita berikan tumpuan di petak ke-9, kereta 93, Tan Siu Chong. Diikuti nombor 20, Frederick Su di petak ke-10. Bersebelahan dengan Tan Siu Chong sebentar tadi. Kemudian petak ke-11 yang menyaksikan kereta nombor 71, Tan Seng Lok. Jadi 5 minit lagi yang perlu mempersiapkan diri, terutamanya setiap pelumba. Ini kereta nombor 71 di petak ke-11, Tan Seng Lok. Tan Seng Lok masih lagi mampu untuk meneruskan persaingan pusingan yang kedua. Pusingan perlumbaan yang kedua ini, perlumbaan yang terakhir. Pusingan yang keempat yang berlangsung di Technology Park Malaysia, TPM, di Bukit Jalil. 4.20 petang insyaAllah kita akan mulakan perlumbaan ini. 45 pula, Azim Ikhwan di petak nombor 12. Azim Ikhwan menunjukkan reaksi yang beliau masih lagi mampu untuk bersaing. Positif nampakkan dari Izwan Ikhwan, Azim Ikhwan sebenarnya. Sementara nombor 66, Lim San Fo, petak ke-13. Agak ke belakang kedudukan Lim San Fo. Dan petak yang ke-14 diisi oleh kereta bernombor 99 yang akan kita saksikan sebentar nanti. Kereta 99 dipandu oleh Go Empeng. 99 Go Empeng. Keseluruhan Go Empeng menduduki kedudukan ke-12 pungutan mata, menerusi 3 pusingan yang diharungi sebelum ini. Go Empeng juga reaksinya agak baik untuk kembali meneruskan perlumbaan yang terakhir ini. Kita akan menanti bagaimana reaksi setiap pelumba. Bermulanya pusingan pertama dengan 20 minit akan diberikan. Jadi kemungkinan perlumbaan ini akan lebih menampakkan persaingan satu sama sendiri, kerana ini adalah peluang yang terakhir diberikan kepada mereka untuk memastikan percaya untuk menempatkan pada kedudukan yang terbaik. Namun terarah kepada Brandon Paul Anthony, Brandon Lim, Boon Liu yang berada di depan bersebelahan.
juga tidak terkecuali Tam Wei Han juga pasti akan terus memberikan saingan awal, asakan awal untuk mencuri kedudukan yang lebih baik kerana beliau bermula di kedudukan yang ketiga. Tam Wei Han mewakili pasukan tim Nano Plus. Jadi ini perlumbaan yang terakhir, peluang terakhir bagi mereka. Kita akan saksikan persaingan yang pasti hebat. Brandon Paul menerusi jatan masa untuk ujian masa juga. Beliau bermula di petak yang pertama. Begitu juga dengan Brandon Lim di petak yang kedua. Tam Wei Han ketiga. Yang keempat pula ialah pada awalnya berdasarkan kelayakan, Clement Yeoh berada di petak yang ke-3, tetapi kini keempat sebenarnya, tapi Clement Yeoh berada pada kedudukan yang kelima selepas tamat pusingan perlumbaan yang pertama tadi. Jadi Kenneth Koh naik kedudukan yang keempat. Jadi para penonton semakin ramai menghadiri di sekitar Lita TPM ini, masing-masing memberikan sokongan kepada kehangatan Toyota Gazoo Racing Festival yang akan menutup tirai musim pertama selepas berakhirnya perlumbaan yang kedua ini. Jadi ini adalah kategori sporting. Selepas ini akan ada 2 lagi kategori yang akan turut kembali ke track melengkapkan perlumbaan yang kedua ini. Jadi kita akan menanti syarat untuk 14 pelumba. 1 minit lagi mereka bersedia untuk melakukan formation lap terlebih dahulu sebelum akan berlakunya perlumbaan sebenar 20 minit ataupun 13 pusingan perlumbaan yang kedua. Adakah akan berlaku seperti mana perlumbaan yang pertama? Kerana rata-rata kedudukan tidak banyak perubahan berdasarkan petak permulaan mereka. Jadi saya menjangkakan untuk perlumbaan kedua ini pasti akan ada persaingan yang lebih mendebarkan, persaingan yang lebih sengit di kalangan setiap pelumba untuk mencari kedudukan yang lebih awal di depan untuk mendapatkan keselesaan bagi mengemudi perlumbaan ini. 20 minit sebenarnya tidaklah begitu lama untuk setiap pelumba. Namun tumpuan harus diberikan sepenuhnya. Tidak boleh melakukan sebarang kesilapan, terutamanya ketika mengambil selekoh. Mereka perlu yakin dan juga bijak untuk masuk sekiranya ingin melakukan pintasan, memotong kereta yang berada di depan. Namun sememangnya kereta yang akan bermula di petak hadapan berkelebihan, tetapi ia sebarang kemungkinan juga boleh berlaku. Jadi bermula untuk formation lap ini adalah kedudukan petak yang akan bermula. Brandon Paul di depan, petak kedua Brandon Lim, Boon Yu di kedua, petak 3 Patrick Tam, Kenneth Koh petak keempat, petak 5 Clement Yeoh, petak 6 Dato' Ken Fo, petak 7 Teo Kai Lin, Wong Chin Ing di ke-8, manakala kedudukan petak 9 Tan Siu Chong, Frederick Su mengisi petak 10. Petak 11 Tan Se Lok, Azim Ikhwan petak 12. 2 lagi petak yang di petak 13 iaitu Lim San Fo dan Go En Peng di petak ke-14. Jadi inilah kesemua pelumba sudah pun sedang melengkapkan satu pusingan. Ini memasuki sektor yang kedua. Mereka cuba untuk menyesuaikan keadaan kereta yang dipandu dengan trek. Cekaman tayar itu lebih penting. Namun gambaran cuaca sebegini ia agak sesuai. Cuaca kering, jadi cekaman tayar tidak akan mengalami banyak masalah. Tetapi cabaran juga ialah permukaan trek. Jadi kemampuan pemanduan, tahap pemanduan itu juga akan diuji bagi setiap pelumba. Ini ialah selekoh yang ke-6. Lepas itu mereka akan melengkapkan selekoh ke-7. Dan ini antara laluan yang akan mereka lalui sebelum melengkapkan selekoh yang ke-9. Ini antara 8 dan juga 9 sebelum kembali semula ke petak masing-masing untuk permulaan, untuk persediaan perlumbaan yang terakhir, perlumbaan yang kedua bagi kategori sporting class. 14 pelumba akan bersaing sama sendiri. Jadi
Nampaknya Brandon Paul sudah pun bersedia di petak pertama dan di belakang sudah pun hadir iaitu Goh Em Peng untuk petak ke-14 kereta 99. Jadi tidak ada kan melihat kelibat A. Shamuganaden dan juga Eng Hon Leong yang tidak akan bersaing untuk perlumbaan yang kedua. Kita akan berikan tumpuan perlumbaan ini. Penantian lampu hijau manfaat sudah pun memula. Masih lagi di depan untuk permulaan Brandon Paul kereta nombor 22. Berikan tumpuan juga kereta 86 cuba masuk di bahagian dalam. Dan permulaan yang baik oleh Brandon Lim kereta 86. Beliau bijak menggunakan peluang untuk memintas kedudukan Brandon Paul pada awalnya. Bermula agak perlahan. Kita perhatikan di manakah kedudukan tempat ketiga. Ada persaingan kereta 13 dan juga 28. Tam Wei Han di kedudukan yang ketiga. Keempat kereta 28 Cannon Ko yang masih kekal di kedudukan asal. Begitu juga dengan Clement Yo. Permulaan yang cukup menarik ditampilkan oleh Brandon Lim. Namun kita akan menanti berapakah catatan masa untuk pusingan pertama ini. Namun apa yang pasti Brandon Lim kini berada di depan, meninggalkan Brandon Paul di kedudukan yang kedua. Tetapi persaingan 3-4 kereta di depan ini tidaklah begitu jauh, terutamanya gap di antara 3 kereta ini. Brandon Lim dan juga Brandon Paul, Tam Wei Han juga tidak mahu melepaskan peluang untuk terus memberikan tentangan untuk cuba masuk, tetapi ternyata situasi ketika agak sukar untuk memotong. Ia masih kekal buat Brandon Lim. Begitu juga Brandon Paul yang terus berada di belakang. Selekoh ke-6, kemudian mereka akan melengkapkan selekoh yang terakhir, selekoh yang ke-9 sebelum melengkapkan pusingan yang pertama ini. Permulaan yang agak baik untuk Brandon Lim yang ternyata beliau mencatatkan 1 minit 21.505 saat, 0.649 saat. Itulah perbezaan ditinggalkan Brandon Lim ke atas Brandon Paul. Jadi ada 3 perubahan kedudukan, terutamanya Frederick Su juga di pertengahan kedudukan naik kedudukan ke-9, meninggalkan Teo Kai Lin. Begitu juga dengan Azim memotong kedudukan Tan Seng Lock. Jadi Azim naik 11, Tan Seng Lock berada di kedudukan ke-12, manakala Goh Em Peng berada di kedudukan yang ke-13. Lim San Fo turun kedudukan ke-14. Namun kita berikan tumpuan di kedudukan 3 ini. Bagaimana persaingan terus diberikan Brandon Lim, Brandon Paul di kedudukan yang kedua. Kereta 13 Tam Wei Han juga berada tidaklah begitu jauh walaupun ada gap sedikit. Kalau kita perhatikan Brandon Paul dan juga Tam Wei Han, tetapi Brandon Lim masih lagi selesa untuk mengetuai perlumbaan ini. Mereka menuju untuk melengkapkan pusingan yang kedua. Masih kekal dengan 121.505 untuk Brandon Lim. Rata-rata lain-lain tidak banyak perubahan. Datuk Ken Fu berada kedudukan yang ke-6. Pertengahan juga kedudukan yang ke-8 ialah Wong Chin Eng, Frederick Su kedudukan yang ke-9, Azim kedudukan yang ke-11. Ini 3 kereta yang berada di depan pada ketika ini. Cuba untuk masuk ketika ini iaitu Tam Wei Han. Cuba untuk memintas kedudukan Brandon Lim. Pada ketika kita perhatikan, beliau bijak untuk menggunakan peluang pada selekoh ini. Selekoh yang pertama menjadi pintas oleh Tam Wei Han yang cuba untuk diasak ketika ini, tapi seketika sahaja kerana Brandon Lim kembali mengambil alih kedudukan tempat yang kedua. Kali ini ada persaingan yang lebih mendebarkan antara kedudukan 3 teratas ini. Tetapi ternyata Brandon Paul, beliau lebih selesa, lebih menguasai perlumbaan. Kita perhatikan beliau meningkatkan kelajuan, meninggalkan kedudukan Brandon Lim. Begitu juga Tam Wei Han berada pada kedudukan ketiga. Kita perhatikan imbasan bagaimana 3 kedudukan ini. Ini ialah kedudukan kereta Brandon Lim pada ketika berada di kedudukan yang kedua, tetapi beliau masuk iaitu Brandon Paul yang telah memintas kembali semula untuk mendahului perlumbaan ini. 1, 2, 3 ini saling memberikan asakan ketika peluang terbuka di selekoh yang menyaksikan. Namun selekoh inilah di pusingan awal tadi ada perubahan kedudukan seketika. Namun ketika ini menyedari saingan diberikan Brandon Lim, jadi Brandon Paul meneruskan meningkatkan kelajuannya untuk meninggalkan lain-lain peserta. 1.18.634 saat yang dilakukan oleh Brandon Paul untuk pusingan yang ketiga. 1.615 ditinggalkan Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Jadi inilah kedudukan terkini. Sekali lagi imbasan ini seketika Brandon Lim di depan, tetapi ada ruang yang dibuka masuk. Brandon Paul masuk semula untuk mencari peluang. Ada sedikit pergeseran antara 2 kereta ini, namun masih lagi berada dalam kawalan yang baik di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim.
kekal untuk kedudukan Brandon Paul. Brandon Lim di yang kedua. Manakala Tam Wei Han juga ada cubaan untuk masuk memintas kedudukan berada pada kedudukan yang kedua. Ini Brandon Lim. Catatan masa terbaik setakat ini 1 minit 19.706 saat. Namun masing-masing sudah pun melengkapkan pusingan yang ketiga. Masa masih lagi ada untuk masing-masing cuba memberikan tentangan, terutamanya 3 kereta sudah pun ada gap yang agak jauh, iaitu Brandon Paul, Brandon Lim dan juga Tam Wei Han, kereta nombor 13. Mereka meninggalkan lalai peserta terutamanya kedudukan yang keempat. Namun ketika ini Brandon Paul masih lagi selesa. Dan selepas itu barulah dapat kelihatan kereta nombor 28 untuk kedudukan yang keempat. Keneko, Clement Yo, Dato' Ken Fu mengisi kedudukan yang keenam, kereta nombor 10. Seakan-akan kereta nombor 5 cuba untuk memintas Wong Chin Eng untuk memintas kereta kedudukan Tan Seung Chong. Kita perhatikan masuk di bahagian dalam tapi segera ditutup oleh Tan Seung Chong seketika. Inilah kedudukan 4 kereta di belakang. Kedudukan yang keempat, Kenneth Ko, Clement Yo di belakang. Kemudian kereta nombor 10, Dato' Ken Fu, Tan Seung Chong di kedudukan yang ketujuh. Di bahagian belakang juga ada perubahan kedudukan kerana Azim naik kedudukan yang ke-9 dan Selok kedudukan 10. Teo Kai Lin kedudukan yang ke-11, 12 Go En Peng. Lim San Fo berada pada kedudukan yang ke-14. Jadi kita juga akan menanti ada pergeseran kalau kita perhatikan ketika pergelutan di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim. Ada pergeseran namun mereka masih lagi mampu untuk mengawal kedudukan. Ini adalah persaingan di antara pertengahan kedudukan kereta 28, kereta nombor 28. Ini antara reaksi kereta 22 dan juga 86, iaitu Brandon Paul dan juga Brandon Lim ketika berlakunya pergelutan di bahagian depan untuk perebutan kedudukan yang pertama. Jadi kita masih lagi menanti. Namun inilah gambaran 5 kereta ini terus bersaing yang diketuai oleh Kenneth Ko, kereta 28, Clement Yo di kedudukan yang ke-5, Dato' Ken Fu kedudukan yang ke-6, begitu juga Tan Seung Chong kedudukan yang ke-7, saling untuk berubah kedudukan. Ini adalah kereta yang sudah pun masuk ke dalam pit, yang nampaknya seakan tidak mampu untuk meneruskan persaingan. Namun kini inilah pendahulu selepas 5 pusingan Brandon Paul yang jauh secara solo di depan. Nampaknya semakin selesa untuk Brandon Paul. Brandon Paul juga antara pesaing untuk perebutan kedudukan keseluruhan. Brandon Paul di belakangnya ialah Brandon Lim yang agak ketinggalan, tetapi rapat di belakang Brandon Lim ialah pastinya Tam Wei Han yang tidak mahu terlalu jauh. Jadi Brandon Paul semakin jauh meninggalkan Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Mereka perlu meningkatkan kelajuan sekiranya ingin memintas kedudukan Brandon Paul. Namun Brandon Paul sememangnya berada pada kedudukan yang agak selesa. Kita lihat di sini agak jauh. Gap juga 2.871. Sambil itu ada asakan yang cuba dilakukan oleh Tam Wei Han ketika selekoh ke-9 tadi, selekoh akhir. Namun berjaya lagi dikawal oleh Brandon Lim di kedudukan yang kedua. Nampaknya persaingan lebih terarah antara Brandon Lim dan juga Tam Wei Han di kedudukan 2 dan 3. Begitu juga dengan kedudukan ini. Ada cubaan masuk. Nombor 10 cuba menghalang, iaitu Dato' Ken Fu cuba menghalang tindakan yang dilakukan oleh Wong Chin Eng. Ini juga antara taktikal strategi yang digunakan oleh setiap pelumba. Mereka akan menggunakan peluang sekiranya ada kelekaan pelumba di bahagian depan akan memberikan ruang. Jadi mereka perlu bijak untuk menutup ruang seperti mana berlaku ketika ini. Kereta nombor 5 Clement Yo yang berjaya untuk meminta seketika, tetapi kita perhatikan Dato' Ken Fu segera untuk bangkit meningkatkan kelajuannya untuk berada pada kedudukan yang ke-6. Jadi ada asakan dari Wong Chin Eng. Namun kereta 93 Tan Seung Chong pula mengalami masalah. Tan Seung Chong seketika berada pada kedudukan ke-7, kini berada di kedudukan yang ke-8. Pusingan yang ke-6 tadi 1 minit 20.5 dua-dua yang dilakukan oleh Tan Seung Chong. Jadi inilah kedudukan yang ke-7. Wong Chin Eng yang akan cuba memberikan tentangan kepada Dato' Ken Fu, tetapi Dato' Ken Fu bijak untuk menutup ruang yang agak terbuka sebentar tadi. Namun kereta nombor 8 Clement Yo kembali untuk berikan tentangan. Jadi ada kelibat. Saya sempat melihat untuk
Bendera kuning dikibarkan ketika kenderaan Tan Siu Chong yang terpaksa terhenti di pusingan yang ke-6 tadi. Namun di bahagian depan, perlumbaan masih lagi diketuai oleh Brandon Paul Anthony yang agak jauh meninggalkan Brandon Lim. Begitu juga dengan kedudukan yang ketiga yang diberikan tentangan oleh Tam Wei Han. Inilah gambaran yang kita perhatikan dalam perlumbaan ini yang berbaki dengan hanya 6 pusingan ataupun 9 minit lagi, kurang 10 minit masih melengkapkan 20 minit yang diberikan. Jadi Brandon Paul masih lagi di depan, diikuti dengan Brandon Lim yang agak jauh. Sporting flag kepada kereta nombor 10, Datuk Ken Fo, yang bawa menunjukkan beliau cuba untuk menghalang pada ruang jalan lurus ketika Wong Chin Eng cuba untuk memintas. Sepatutnya tindakan itu tidak boleh dilakukan. Jadi di sinilah kedudukan yang perlu diberikan perhatian untuk setiap pelumba. Mereka harus berhati-hati untuk melihat kedudukan kereta Tan Siu Chong yang terpaksa terkandas, yang tidak dapat meneruskan perlumbaan. Ini nombor 28. Kereta 28 berada di kedudukan yang keempat. Kenneth Ko, Clement Yo di kedudukan belakang Kenneth Ko, kereta nombor 8 yang terus memberikan asakan. Begitu juga dengan lain-lain pelumba kereta nombor 10 iaitu Datuk Ken Fo. Di belakang beliau ialah Wong Chin Eng yang cuba untuk meminta sekali lagi masuk di bahagian dalam, tetapi Datuk Ken Fo lebih pantas untuk mengambil seleko ini. Sekali lagi hasrat untuk Wong Chin Eng memintas Datuk Ken Fo tidak kesampaian. Ini adalah kedudukan di pertengahan. Lain-lain kedudukan secara keseluruhannya tidak ada perubahan, terutamanya di bahagian depan terus dikuasai oleh Brandon Paul yang berjaya mendahului setakat ini. Awal saingan cukup mendebarkan kerana tentangan Brandon Lim pada awalnya berjaya memintas untuk mendahului, tetapi tidak lama kedudukan itu. Tetapi kita lihat kali ini ada persaingan pula di antara Brandon Lim dan juga Tam Wei Han yang cuba untuk mengintai peluang di penghujung saingan. Jadi tempoh masa ini adalah sangat penting. 4 pusingan lagi. Tidak boleh berlaku sebarang kesilapan, terutamanya ketika mengambil selektor. Mereka tidak boleh memberikan ruang, terutamanya di bahagian dalam, kerana adakah pelumba di bahagian belakang akan masuk cuba untuk memintas ketika mengambil selektor. Jadi ini kedudukan 3 teratas. Mereka terus meninggalkan lain-lain pelumba untuk melengkapkan pusingan yang berbaki hampir 4 lagi pusingan. Ini kedudukan terkini. Brandon Paul, Brandon Lim kedua, Tam Wei Han agak jauh, seakan kekal kedudukan 3 teratas ini. Namun hanya satu perubahan kini berlaku. Wong Chin Eng sudah pun berjaya memintas Datuk Ken Fo untuk naik kedudukan yang ke-6, kereta nombor 5, meninggalkan Datuk Ken Fo di kedudukan yang ke-10. Ini persaingan terus diberikan di antara Tam Wei Han dan juga Brandon Lim di kedudukan yang kedua kekal. Walaupun kita perhatikan ketika ini Brandon Lim bijak untuk menutup di bahagian dalam. Beliau menyedari asakan diberikan Tam Wei Han untuk memintas kedudukan yang kedua, kerana di penghujung inilah akan berlakunya pergelutan, asakan, tekanan terus diberikan setiap pelumba untuk mencari kedudukan yang lebih baik. Namun inilah kereta nombor 28, Kenneth Ko, yang berada di kedudukan yang keempat. Clement Yu di belakangnya kekal di kedudukan yang kelima. Semakin hampir untuk menamatkan perlumbaan kereta nombor 28 ini yang terus diberikan asakan oleh Clement Yu. Kenneth Ko di kedudukan yang keempat. Tidak jauh gap di antara kedua pelumba, namun kedudukan mereka agak jauh ditinggalkan oleh Tam Wei Han yang berada di depan terus memberikan asakan kepada Brandon Lim. Inilah kedudukan Kenneth Ko, 1 minit 20.169. Itu jawatan terbaik setakat ini. Di belakang yang agak ketinggalan sedikit ialah Wong Chin Eng. Di belakang kereta Clement Yu yang agak jauh untuk memberikan asakan. Jadi Datuk Ken Fo secara tiba-tiba turun satu demi satu. Kini Datuk Ken Fo berada pada kedudukan yang ke-9, kereta nombor 10, yang telah pun dipintas oleh Tan Seng Lok, kereta nombor 71. Ini adalah pendahulu setakat ini. Brandon Paul menguasai sepenuhnya perlumbaan. Begitu juga dalam perlumbaan pertama. Jadi keyakinan ini akan terus ditingkatkan oleh Brandon Paul di penghujung saingan. Nampak sememangnya jauh untuk Brandon Lim memberikan saingan. Begitu juga dengan Tam Wei Han yang sedikit perlahan kali ini. Ada gap di antara 1, 2 dan juga 3 kereta. Ada ruang yang agak jauh. Jadi nampaknya persaingan di penghujung ini agak sukar untuk merubah kedudukan 3 teratas ini
Yang pasti Brandon Paul terus berada di depan. Brandon Lim di yang kedua, Tam Wei Han yang ketiga kekal. Pusingan ke-11 sebentar tadi, Brandon Paul telah melakukan 1 minit 17.303 saat, meninggalkan 2.795 saat. Itu gap di antara Brandon Paul dan juga Brandon Lim yang terus konsisten berada di kedudukan yang kedua. Jadi 3 kedudukan ini kekal dari awal pusingan, walaupun seketika Brandon Lim naik ketika memintas kedudukan Brandon Paul, tetapi tidak lama Brandon Paul segera meningkatkan kelajuan, melonjak naik untuk kembali mendahului dan kini selesa. Sementara itu persaingan kereta 28 dan juga 8 Kaneko dan juga Clement Yeo masing-masing masih lagi kekal kedudukan asal, tetapi asalkan terus diberikan oleh Clement Yeo. Manakala Kaneko bijak untuk menutup ruang, tidak ada peluang ketika mengambil selekoh yang akan dipintas oleh Clement Yeo. Di belakang Clement Yeo ialah kereta nombor 5 Wong Chin Ing yang kekal di kedudukan yang ke-6 setakat ini. Jauh pula di belakang Azim Ikhwan, kedudukan yang ke-7 iaitu kereta nombor 45 yang agak ketinggalan. Jadi seakan-akan ada 2 kereta yang tidak meneruskan persaingan selain Tan Siu Chong yang keretanya terkandas, tapi juga kereta nombor 20 Fredrik Su juga tidak kelihatan ketika ini. Jadi kita menyaksikan pusingan yang ke-12, bermaksud pusingan terakhir akan diteruskan oleh Brandon Paul dan juga Brandon Lim yang akan terus memberikan tentangan. Ini ialah Brandon Paul yang merupakan pemandu berada paling depan ketika ini. Agak jauh untuk Brandon Lim memberikan tentangan untuk pusingan terakhir. Jadi gambaran seakan-akan Brandon Paul akan menjuarai untuk pusingan yang kedua. Selepas pusingan pertama, beliau turut menjuarai atau menang untuk perlumbaan yang pertama. Jadi beliau cuba untuk mengutip mata penuh untuk pusingan yang terakhir ini. Ini adalah kelibat Brandon Lim, kereta 86 yang berada pada kedudukan yang kedua. Gap yang semakin jauh ditinggalkan Brandon Paul, 3.221 saat. Agak jauh sebenarnya. Semakin selesa untuk melengkapkan selekoh 9 untuk menamatkan saingan buat Brandon Paul Anthony yang sah menjadi juara perlumbaan yang kedua ini. Di tempat yang kedua ialah Brandon Lim yang agak jauh, begitu juga di kedudukan yang ketiga buat Tam Wei Han yang turut menamatkan saingan kedudukan yang ketiga. Jadi ini pula 3 lagi kereta akan menamatkan pusingan yang terakhir. Kenneth Go menamatkan perlumbaan di kedudukan yang keempat, diikuti dengan Clement Yeo kedudukan kelima, 6 Wong Chin In, 7 Azim Ikhwan, 8 sudah pun tiba iaitu kereta 71 Tan Seng Lok. Jadi puas pastinya itu reaksi yang akan ditampilkan oleh Brandon Paul Anthony, kereta nombor 22 ini yang telah pun berjaya menguasai 13 pusingan yang diberikan, 17 minit 03.259 saat. Itulah catatan masa terpantas untuk memastikan beliau berada di depan sebaik bermulanya perlumbaan pusingan yang pertama, walaupun ada tentangan dari Brandon Lim ketika selekoh yang pertama yang berjaya masuk di bahagian dalam memintas Brandon Paul, tetapi Tam Wei Han juga pujian harus diberikan kepada Tam Wei Han. Beliau cuba untuk memberikan tentangan, juga berjaya buat seketika berada pada kedudukan yang kedua, tetapi ternyata pantasan yang ditampilkan Brandon Lim dan juga Brandon Paul sukar digugat oleh Tam Wei Han. Jadi mereka akan kembali semula ke dalam pit selepas ini, selepas tamat saingan untuk kategori sporting kelas ini. Jadi tahniah buat Brandon Paul Anthony, begitu juga dengan Brandon Lim di kedudukan yang kedua, ketiga Tam Wei Han untuk sekali lagi berada di podium. Jadi 3 pelumba inilah yang turut menamatkan saingan di kedudukan yang sama dalam perlumbaan yang pertama di awal tadi. Inilah keputusan penuh pabrikan ke semua pelumba. Hanya 2 pelumba tidak menamatkan perlumbaan ini. Ini 10 teratas. Brandon Paul mengetuai dengan catatan terpantas beliau 17 minit 03.259 saat. Brandon Lim kedua, Tam Wei Han, Kenneth Ko keempat, Clement Yeo, Wong Chin In ke-6, Azim ke-7, Tan Seng Lok 9, Datuk Ken Fu, Go En Peng kedudukan ke-10,
Ini baki lagi 4 pelumba. Lim San Fo 11, 12 Teo Kai Lin dan Tan Siu Chong dan juga Frederick Su tidak Frederick Su sebenarnya tidak melengkapkan kesemua perlumbaan. Jadi tahniah, selesai untuk perlumbaan kategori yang pertama Sporting Class. Kita akan kembali selepas ini untuk menyaksikan pula perlumbaan kedua untuk Promotional Class.